kita tengok yang kedua, RQ. Okay, untuk 15B. So gambar kamu masih lagi gambar yang sama. Dia suruh kamu cari image bagi A di bawah gabungan transformasi RQ. So RQ, ini yang kamu mungkin lebih nampak lah. So RQ kita akan jalan Q dahulu, baru R. Itu adalah syarat dia untuk melakukan gabungan transformasi. Ataupun sebelum ni kita panggil sebagai gabungan penjelmaan. So Q dahulu. So apakah Q? So objek. Kita fokus kepada objek. Cikgu ambil satu titik dahulu dekat sini. Yang sama dengan macam tadi. So Q kamu ialah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 3, 4. So yang ni kena tengok betul-betul. Sebab kamu kena buat sendiri sebenarnya. Cikgu dekat sini, cikgu tak boleh nak tunjuk secara detail. Berdasarkan animation untuk slide sahaja. Kita nak jalan Q dahulu. So kita ambil titik ini sebagai rujukan objek, titik objek dekat sini. So kita nak plot titik putaran dahulu. Titik putaran kamu pada koordinat 3 pada pasi X dan 4 pada pasi Y. Itu pusat putaran. Okey, mustahak untuk kamu nak buat putaran, kita perlu ada pusat putaran. So pusat putaran kamu berdasarkan Q adalah 3, 4. So kita dah declare di manakah letaknya pusat putaran. So kita akan buat sambungan garisan. Sambungan garisan di antara pusat putaran dengan titik objek yang cikgu dah carilah tadi. Mungkin kamu nak pakai titik objek dekat sini boleh. Titik objek dekat sini pun boleh. Tak kisah mana-mana. Okey, cikgu senang sebab tadi kita dah guna titik dekat sini. So cikgu ambil titik yang sama. So kamu declare di manakah pusat putaran. Dah jumpa iaitu 3, 4. Yang kedua, kamu kena buat satu garisan di antara pusat putaran dan juga titik objek. Selesai. Dan inilah kamu kalau ikutkan, kalau yang betul-betul kamu kena, cikgu galakkan untuk kamu buat ukuran. Kamu ukurlah berapa panjang ini. Okay, berapa panjang, katakanlah 2 cm. So standby lah untuk kamu lukis garisan yang ini. So kalau ini seharusnya 2 cm. Ini pun sepatutnya 2 cm lah. Cuma 90 darjah pada bucu ni, kamu nak kena guna bucu pembaris. Boleh je guna bucu pembaris. Kamu letak. Yang tu yang cikgu kena explain video yang lain lah mungkin. Okay, so yang tu yang kena mustahak sikit kamu nak kena lukis. Untuk hari ni kamu tengok dahulu pusat putaran, titik objek, satu garisan. Kemudian kalau kamu tengok dia adalah kenapa dia jadi duduk macam ni. Sebab dia putaran 90 darjah lawan arah jam. So kalau di sini pusat putaran tak akan bergerak. So pusat putaran dia akan bergerak lawan jam. So lawan jam mesti dia ke bawah ni lah. So lawan jam. Jangan kamu ambil ke sebelah atas. Yang ke sebelah atas ini pusingan ikut jam. So kamu nak lukis lawan jam. So bucu 90 darjah. So inilah 90 darjah. So kalau kamu ukur dekat sini 2 cm, seharusnya kamu buat dekat sini pun 2 cm lah. Barulah kamu nampak dia berada di atas satu titik yang baru dan gambar objek ini akan membentuk image sementara. Alright, so dia macam tu. Jadi daripada objek, kemudian dia berputar 90 darjah. So ini yang kamu kena tengok betul-betul, seputaran. Dia bergerak sambil berputar. Seharusnya pusat ni dia akan duduk dekat sini lah, pusat yang sama. So pusat ataupun titik dekat atas ni, nampak? So bila titik ni adalah titik yang sepadan, so titik ni, inilah titik dia. So yang ini titik bucu yang di depan ni, so inilah titik dia. Sekali lagi. So itulah dia. Right? So habis untuk Q. Baru Q, belum R lagi. So R kamu ini ialah pembesaran. Okay, pembesaran pada pusat 80. Mana cikgu tahu ni semua dah ada tadi di dalam soalan. Bukan cikgu pandai-pandai buat. So pembesaran pada pusat 80. 80 duduknya di mana? So di sini 8 pada pasi X, 0 pada pasi Y. Dan apa yang kita nak kena buat? Kita nak buat garisan lah. So itu pastinya. Okay, kamu nak kena buat garisan ni. Garisan yang menyambungkan daripada pusat pembesaran sehingga kepada bucu image sementara dan tariklah ke depan. So
So daripada pusat pembesaran, so dia kena pada bucu image sementara dan dia tariklah terus ke depan. Begitu juga dengan yang terakhir ni. So dia daripada sini pusat pembesaran, so dia kena bucu image sementara dan dia akan tarik sampai ke bawah. So kamu nampaklah rupa-rupanya daripada image sementara ni dia berjaya dengan faktor skala 2 dia membesar kepada W. So ini mungkin kamu lebih nampak kerana dia huruf yang berlainan. So kita nak buat Q dahulu iaitu putaran. Dah jumpa tadi jawapan. So Q ini adalah putaran. Dan dia teruskan dengan R iaitu pembesaran. So selesai. Kamu dah boleh kata image A di bawah RQ, di bawah gabungan transformasi RQ, dia ialah image W. Okay, dia ialah image W. So itulah jawapan yang sepatutnya. So kita nak sentuhlah sikit 5.3.2. Kalis tukar tertib. Okey, so 5.3.2 berada di buku teks muka surat 155. Kalis tukar tertib. So apa yang dimaksudkan dengan kalis tukar tertib? Standard pembelajarannya adalah membuat dan menentusahkan konjektor tentang sifat kalis tukar tertib dengan gabungan terhadap gabungan transformasi. So apa yang cikgu boleh kata kalis tukar tertib ni conclusion dia macam ni lah. So A, B, okay, gabungan transformasi kamu tadi, AB, adakah ia sama dengan BA? So kalau kamu buat AB, dapat tak jawapan yang sama kalau kamu buat gabungan BA? Kalau sama jawapan dia, image kamu yang terakhir daripada objek, buat AB, dapat image. Buat BA pun dapat image. Image kamu dua-dua ni sama tempat dia. Kita boleh declare dia sebagai kalis tukar tertib lah. So gabungan AB dan juga gabungan BA ni jawapan yang sama. Ini adalah kalis tukar tertib. So kalau jawapan kamu tidak sama, dia ialah tidak kalis tukar tertib. So nak lebih nampak, kita buktikan dengan latihan. Okay, contoh 18A di muka surat 156. So ini adalah yang terakhir lah. Okay, ini adalah slide yang terakhir. 5.3.2. Okay, ajar menunjukkan satu objek pada satah kertas. So dia beri kepada kamu transformasi A, transformasi B, transformasi C. Ada putaran lagi sekali dalam tu. Tentukan sama ada gabungan transformasi AB memenuhi sifat kalis tukar tertib atau tidak. So adakah AB ni sama dengan BA ataupun tidak? So, ini objek dia. Okay, kita nak tengok kalis tukar tertib atau tidak. So AB, kita akan buat B dahululah, baru A. So itu pasti. B dahulu baru A. So B kamu ialah apa? So objek, kita ambil satu titik rujukan supaya senang kamu nak buat. So B kamu ialah pantulan pada paksi Y. Pantulan pada paksi Y. So paksi Y duduk dekat mana? So inilah paksi Y. Okay, so cermin kamu berada ataupun bertindih di atas paksi Y. Macam tu. Okay, so pantulan ataupun cermin. Cikgu biasa guna istilah cermin. So pantulan kamu pada paksi Y, itulah cermin kamu. So kalau kamu tengok, kita nak buat pantulan. Pantulan ini adalah jarak daripada cermin, paksi pantulan kepada objek. Dan seharusnya dia akan pantulkan. Kamu nampak ni dua kotak daripada titik rujukan ke paksi pantulan. So ada dua kotak dekat sini. Dan seharusnya dia memantul menjadi dua kotak juga. Okay, jarak kamu dalam cermin samalah dengan jarak kamu dalam image sepatutnya. So dua kotak, so dia akan pantul juga dua kotak dan dia akan terhasil macam tu. Sebab bentuk kamu macam ni, so tak nampak sangat dia mungkin berubah bucu atau tidak. Tapi kita nak tengok konsep pantulan. Alright, so ini adalah gambar pantulan. Yang pertama untuk B, barulah kita nak teruskan dengan A. So A kamu ialah translasi. Translasi adalah gerakan titik sahaja. 3 untuk paksi X bermaksud dia 3 ke kanan. Dia berhenti dekat situ ataupun dia bergerak. Okay, gambar kali ni dia bergerak. So 3 ke kanan 1, 2, 3. So 3 ke kanan. Dan dia akan naik 1 ke atas.
Sebab Y kamu di bawah ni satu ke atas, so dia akan naik satu ke atas. So di situlah tempat dia berhenti untuk image bagi gabungan transformasi AB. So AB dia berhenti dekat paksi Y macam ni. Sini objek, dia mengalami AB, dia akan berhenti dekat sini. So kita nak tengok dia sifat kalis tukar tertib atau tidak, kita kena buktikan BA pula. So ini adalah kedudukan, so tengok baik-baik. So kalau kita buat BA, tadi AB duduk dekat sini, so kita nak buat BA. BA kita akan dahulukan A lah. So A dahulu, baru B. So A kamu ialah gambar objek, so cikgu ambil titik yang sama, titik orang kata titik rujukan. Cuma kali ni kita nak buat B dahulu. B kamu ialah translasi. Translasi 3. Okay, translasi 3 bermaksud dia akan bergerak 3 ke atas. Sorry, 3 ke kanan. Salah pula. Okay, jangan tersilap. Translasi 3 bermaksud 3 ke kanan untuk paksi X. Okay, dia berganjak 3. 1, 2, 3. So dia berhenti dekat situ. Okay. Dan dia akan naik satu ke atas. Okay. Dia berhenti dekat situ untuk untuk A terlebih dahulu. So kita nak teruskan dengan B. B adalah pantulan pada paksi Y. So kamu dah tengok tadi pantulan paksi Y, garisan dia dekat sini. Sejarak di antara titik rujukan ke cermin sebanyak 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak. Seharusnya dia akan jarak sama juga. 1, 2, 3, 4, 5. So dia akan duduk sebelah sana. Alright. So kamu nampak dah BA dengan AB tadi, apakah image yang terakhir. So kali ni image kamu duduk dekat sini pula. Okay. So image kamu duduk sini. So kalau ikutkan apa yang kita boleh kata, ini kira rumusan lah. Sebab kita nak tengok dia kalis tukar tertib atau tidak. So bila kita buat gabungan transformasi AB, image dekat sini tadi. So bila kita buat gabungan transformasi BA, dia duduk image dekat sini. So kalau ikutkan dua kedudukan image kamu ni, AB dengan BA ini tidak sama kedudukan. Tidak sama kedudukan bermaksud dia adalah tidak kalis tukar tertib. So dia macam tu. Sebab ada kalanya AB dia boleh jadi sama dengan BA. Dia punya kedudukan image. Alright. So kalaulah kamu boleh nampak, kira Alhamdulillah lah tu. Okay. Sebab nanti cikgu risau akan ditanya, buktikan. Okay. Pembuktian. Buktikan adakah gabungan transformasi AB bersifat kalis tukar tertib atau tidak. So, kalau ya ataupun tidak, macam mana nak buat? Kena buat inilah. Okay, kena buat kamu punya pembuktian jalan kira yang tersendiri AB dan juga BA. Okay, so kamu boleh kata dia tidaklah kali ni. Sebab memang zahirnya boleh nampak tidak sama kedudukan image akhir. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.